Assalamualaikum murid-murid. Okey, bersama saya Cikgu Lukman dalam kelas pendidikan seni visual. Okey, hari ini cikgu akan ajarkan satu bab yang sangat menarik untuk kita pelajari kerana ia sangat sebati dalam kehidupan kita kerana kita sering menggunakannya untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan. Contohnya untuk kita pergi ke sesuatu tempat dan kita gunakan untuk memberi keselesaan kepada kita dan juga memberi fungsi kepada kita. Okey, murid-murid boleh tahukah apa yang cikgu akan ajar pada hari ini? Kalau tak tahu, jom kita tengok video ni. Hari raya, hari yang mulia, penuh bererti kepada kita. Tua, muda, miskin dan kaya, penyambutnya dengan gembira. Berhati-hati di jalan raya, semoga anda selamat tiba. Kunjung teman sanak saudara, bersama gembira di hari raya. Salah dan silap tidak ada, bermaafan sesama kita. Ucapan selamat hari raya dari Proton untuk semua. Ucapan selamat hari raya dari Proton untuk semua. Okey murid-murid, macam mana dengan video tadi? Menarik? Okey, bagus. Kalau menarik, boleh teka tak apa yang cikgu nak ajar pada hari ini? Apa? Ya, tepat sekali. Reka bentuk industri. Okey, untuk pengenalan, cikgu akan ceritakan sedikit macam mana kursus reka bentuk industri ini telah diperkenalkan di negara Malaysia. Okey, kursus reka bentuk industri ini telah diperkenalkan di Institusi Teknologi MARA atau kita kenali sebagai ITM pada tahun 1967-an yang telah memperkenalkan reka bentuk industri ini, manakala Fakulti Kejuruteraan Mekanikal di Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 1980-an telah memperkenalkan kursus ini secara meluas. Jadi murid-murid jangan tertukar ya ITM dengan UTM. Okey. Kalau masa kini, ITM telah ditukarkan nama kepada UITM, Universiti Teknologi MARA, dan UTM, Universiti Teknologi Malaysia. Okey, murid-murid dapat tahukah apa produk pertama Malaysia yang sangat terkenal? Ya, betul sekali. Produk yang Malaysia telah keluarkan dalam bidang reka bentuk industri ini adalah kereta Proton Saga yang sangat terkenal di negara Malaysia pada masa dahulu. Murid-murid tahu tak apa bidang yang terdapat dalam reka bentuk industri ini? Okey, cikgu akan ceritakan sedikit tentang 3 bidang reka bentuk industri ini. Yang pertama, reka bentuk perabot. Yang kedua, reka bentuk produk. Yang ketiga, reka bentuk automotif. Okey, siapa-siapa boleh bagi tahu cikgu apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk produk, reka bentuk perabot dengan reka bentuk automotif? Ya, siapa-siapa boleh tolong cikgu? Ya, PA. Boleh bagi tahu cikgu apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk perabot, reka bentuk automotif dengan reka bentuk produk? Okey, silakan. Dan selamat sejahtera, saya akan menerangkan jenis-jenis reka bentuk iaitu reka bentuk produk, reka bentuk perabot dan reka bentuk automotif. Okey, reka bentuk produk ni dia merangkumi perkakasan domestik, aksesori dan elektronik. Contohnya vacuum, jam dinding, blender. Okey, seterusnya reka bentuk yang menarik, baik dan berfungsi. Dia akan menarik minat pengguna selain faktor harga dia. Okey. Seterusnya adalah perabot. Perabot ni kalau kita tahu perabot ni contohnya katil, kerusi, almari, dan macam-macam lagi lah yang perabot kan. Okey. Reka bentuk yang sangat baik, dia akan menjimatkan ruang, kos dan bahan. Okey, seterusnya adalah reka bentuk automotif. Reka bentuk automotif ni
dia melibatkan reka bentuk styling dan konsep kenderaan darat, laut dan udara. Contohnya motosikal, kereta, kapal laut, kapal terbang, jet, kan. Okey, terima kasih PA kerana telah membantu cikgu sekejap tadi. Okey, betul tu PA. 3 bidang reka bentuk ini yang dikenali sebagai perabot, produk dan automotif. Okey, cikgu akan terangkan sedikit apa yang dimaksudkan dengan 3 kategori ini. Okey, untuk kategori yang pertama, produk. Okey, produknya contoh macam ni. Cikgu ada satu contoh macam ni yang kita sering gunakan untuk kita dengarkan lagu ataupun video dengan menggunakan telefon yang kita boleh dengar secara individu dan kita tidak mahu mengganggu orang lain. Okey. Yang kedua adalah reka bentuk perabot. Okey, reka bentuk perabot ni yang macam kita tengah duduk sekarang ni, kita tengah duduk atas apa, murid-murid? Ya, betul, atas kerusi dan kita gunakan untuk menulis menggunakan meja. Okey. Murid-murid tahu tak apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk automotif? Okey, automotif pula ni macam kereta, motosikal, kapal terbang, roket dan lain-lain yang termasuk dalam kategori pengangkutan. Okey, lepas kita tahu 3 bidang dalam reka bentuk industri ini, jom kita beralih kepada peranan dan fungsi reka bentuk industri ini. Okey. Dalam buku teks ada mengatakan 2 peranan dan fungsi reka bentuk industri ini. Yang pertama adalah fungsi mengikut bentuk, yang kedua bentuk mengikut fungsi. Okey. Murid-murid, ada yang siapa-siapa boleh bagi tahu cikgu apa yang dimaksudkan dengan fungsi mengikut bentuk dan bentuk mengikut fungsi? Ya, boleh siapa-siapa wakil? Ya, Syarizal, silakan apa yang dimaksudkan dengan fungsi mengikut bentuk dan bentuk mengikut fungsi? Okey. Dalam peranan dan fungsi ini terbahagi kepada 2, iaitu bentuk mengikut fungsi dan fungsi mengikut bentuk. Okey, dalam bentuk mengikut fungsi ini, reka bentuk lebih memberi tumpuan kepada aspek fungsi tanpa menekankan sudut estetik, ergonomik dan kesesuaian reka bentuk sesuatu produk, dan fungsi mengikut bentuk pula, dia merupakan reka bentuk yang lebih memberi penekanan terhadap aspek bentuk luaran dan nilai estetik produk tanpa mengambil kira aspek fungsi yang akan digabungkan dalam reka bentuk produk itu. Okey. Reka bentuk industri juga berperanan dalam membangunkan ekonomi negara. Berbagai sektor boleh diwujudkan melalui reka bentuk industri ini yang mampu memakin dan menjana ekonomi negara. Banyak peluang pekerjaan mampu ditawarkan dalam bidang ini. Syariza kerana telah memberi bantuan kepada cikgu. Okey, cikgu nak terangkan sedikit apa yang dikatakan oleh Syariza tadi. Okey, bentuk mengikut fungsi yang pertama. Okey, cikgu nak ambil satu contoh. Murid-murid pergi ke shopping mall dan membeli kasut air. Okey, kasut air itu kenapa murid-murid nak beli juga tetapi tak cantik? Okey, kat sini kita boleh lihat kasut air itu yang menekankan kepada fungsi. Contohnya, murid-murid beli kasut air itu untuk melaksanakan aktiviti di dalam air. Okey, di sini kita dapat lihat kasut air itu tidak cantik, tetapi murid-murid beli untuk menggunakannya di dalam air. Maksudnya murid-murid telah ada memikirkan tentang fungsinya. Okey, yang kedua kita beralih kepada fungsi mengikut bentuk. Okey, fungsi mengikut bentuk ni dia melaksanakan sesuatu produk itu tanpa memikirkan fungsi tetapi memikirkan kepada estetik dan kesesuaian bahan pada produk tersebut. Okey, contoh di sini kita dapat lihat kasut di tangan cikgu ini. Okey, kasut di sini kita dapat lihat mungkin kasut ini berfokuskan kepada fungsi mengikut bentuk. Maksudnya di sini dia memfokuskan kepada estetik tanpa memikirkan kepada fungsinya. Murid-murid, sekarang kita beralih kepada ergonomi. Okey, apa itu ergonomi? Okey, ada siapa-siapa yang nak cuba apakah yang dimaksudkan dengan ergonomi? Okey, ada?
Ya Syuhada, boleh bagi tahu apa itu ergonomi kepada cikgu dan kepada rakan-rakan anda? Okey, silakan. Assalamualaikum, saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan ergonomi. Ergonomi ini adalah satu disiplin ilmu mengenai kebolehan, had dan ciri-ciri manusia yang berkaitan dengan reka bentuk. Ergonomi ini dia sangat memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan sesuatu produk supaya produk yang kita hasilkan tu dapat digunakan secara efisien dan efektif. Okey, dalam kita menghasilkan sesuatu produk ni, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek iaitu keselamatan, kesesuaian, keselesaan, ketahanan dan juga kemudahan untuk kita menjaga dan membaik pula produk tu. Dalam ergonomi ini, dia ada dua objektif iaitu meningkatkan keberkesanan dan kecekapan kerja seperti mengurangkan kesalahan, meningkatkan produktiviti dan juga memudahkan kerja. Objektif yang kedua ialah untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan yang positif seperti keselamatan, keselesaan dan juga kualiti kerja serta untuk mengurangkan kepenatan dan Terima tekanan. kasih Syuhada atas penerangan tadi tentang ergonomi. Okey, cikgu nak ringkaskan sedikit apa yang diceritakan oleh Syuhada tentang ergonomi. Okey, ergonomi kalau murid-murid nak faham, ia sangat efektif dan efisien untuk kita gunakan sesuatu reka bentuk produk dalam industri ini. Okey, jadi kita fokuskan kepada 4 perkara iaitu keselamatan, kemudahan, kesesuaian dan keselesaan. Okey, contoh cikgu ambil kerusi. Okey, kerusi tersebut apabila kita duduk atas kerusi, kita inginkan keselesaan dan keselamatan. Okey, apabila kita duduk atas kerusi, kita akan merasa penat dan merasa letih apabila kita melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan lama. Jadi di situ sangat penting unsur ergonomi untuk mengurangkan kepenatan dan memberikan lebih keselesaan kepada kita apabila kita melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan lama. Jadi murid-murid boleh faham apa yang cikgu katakan tentang ergonomi. Jadi sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu harap murid-murid dapat tangkap dan faham apa yang dimaksudkan dengan ergonomi dan perkara-perkara yang telah cikgu terangkan tentang reka bentuk industri ini. Okey, sekian sahaja daripada cikgu pada hari ini. Terima kasih murid-murid. Assalamualaikum.